Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dapat sambung bacaan kita dari surah At-Taubah. Dan hari ini mudah-mudahan hari cuti ni, hari cuti bagi orang bekerja lah, dapat ikut kuliah, isi waktu dengan perkara yang menambahkan keimanan, insya-Allah. Nak beli baju raya pun dia tak boleh jalan rumah orang dah nak. Baik, kita baca dari surah At-Taubah ayat 21 hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannat وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره
والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Hari ini kita sambung bacaan kita dari surah Taubah. Bab hari ini ayat yang pertama dan kedua ni adalah sambungan kepada cerita semalam, di mana setelah Allah bandingkan antara orang-orang yang kafir tapi dia buat kebaikan, dia jaga Masjidil Haram, dia bagi jemaah haji minum. Seorang lagi dia beriman kepada Allah dan berjihad fi sabilillah. Dia beriman, berhijrah dan berjihad. Maka dua ni bandingan dia sangat jauh. Sangat jauh. La yastawuna indallah. Tak sama di sisi Allah. Dan Allah tak bagi hidayat kepada orang yang zalim. Allah Ta'ala kata apa? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Orang yang beriman, kemudian berhijrah, kemudian berjihad fi sabilillah dengan nyawa, dengan harta, mereka ini lebih besar pahala dia di sisi Allah, dan mereka inilah sebenarnya orang-orang yang berjaya. Lalu Allah Ta'ala kata yubashshiruhum rabbuhum, kepada orang beriman Allah, mereka digembirakan oleh Tuhan mereka, atau Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan pemberian rahmat daripadanya dan keredaannya serta syurga. Yubashshiruhum, Allah bagi berita gembira kepada mereka, birahmatin minhu, dengan rahmat dari Allah,
wa ridwanin, dengan redha dari Allah, wa jannatin, serta syurga dari Allah. Lahum fiha na'imun muqim, bagi mereka di dalam syurga itu nikmat yang kekal, nikmat yang kekal. Khalidina fiha abada, kekal macam mana? Kekal selama-lamanya. Sampai bila? Selama-lamanya. Sampai bila? Tak ada akhir. Sampai bila-bila. Allahu Akbar. Macam mana sampai bila-bila tu? Sampai bila-bila? Lah ni semua orang duduk fikir tu, nak cari mana? Apa? Air kehidupan, air kehidupan, ma'ul hayah dia kata. Skandar Zulkarnain pun cari ma'ul hayah. Konon-kononnya lah. Sebab dia nak hidup selama-lamanya. Kalau benda tu ada, nescaya orang panggil orang yang nak hidup kekal atas dunia ni dah lama dah dapatnya. Dan nescaya lemahlah atau tak benarlah perkataan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kan? Kalau betul, macam mana dia boleh percaya adanya acceler of life? Acceler dia panggil. Apa tu? Air hidup ni. Minum air tu tak akan mati. Dia idea tu wujud pada zaman-zaman dulu lagi lah. Atas dunia ni semua orang akan mati. Innaka mayyitun. Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW, orang yang paling dia sayang, engkau akan mati. Wa innahum mayyitun, mereka pun akan mati. Tak ada orang yang tak mati. Sehebat Fir'aun dari sudut kekuasaan, mati. Kalau kira tamadun dia, teknologi dia lagi hebat, mati. Jadi atas dunia semua mati. Macam mana khalidina fiha abada? Lepas matinya kita di dunia, bangkit hari akhirat, barulah tak ada mati. Makanya tak ada mati duduk dalam syurga selama-lamanya sampai bila-bila. Beradalah dia dalam kenikmatan buat selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah menyediakan di sisinya pahala yang besar. Jadi ini ganjaran kepada orang beriman. Beza dengan orang kafir, Allah Ta'ala kata di ayat semalam, ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Mereka tu jaga Masjidil Haram sekalipun, hancur, hilang binasa amalan mereka, dan mereka kekal di dalam neraka buat selama-lamanya juga. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata la yastawuna indallah, di sisi Allah tak sama. Habis tu ya Allah bagi nikmat ke dia tu, Allah Ta'ala baik sebab di atas dunia ni, dunia tak ada nilai di sisi Allah. Sebab tu Allah bagi kepada orang kafir. Jadi jangan jadikan ukuran dunia sebagai redha Allah Azza wa Jalla. Allah bagi dia dunia ni sebab dunia tak ada nilai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalaulah dunia ni nilai dia di sisi Allah sama dengan sebelah sayap nyamuk, Allah Ta'ala tidak akan bagi minum kepada orang kafir walau seteguk air. Tapi oleh kerana dunia ni tempat ujian, dan dunia ni akan binasa, tidak kekal, tak ada apa-apa di sisi Allah, tak ada apa. Kalau mu nak ambil belaka atas dunia ni, ambil lah. Oleh kafir nak ambil belaka atas dunia, ambil, tak ada makna bagi kita. No. Melainkan dunia ni kita gunakan sebagai bekalan untuk akhirat saja. Yang tu baru dia jadi makna. Jadi orang kafir dia dapat nikmat sebab dunia yang hina, bukan kerana mulianya orang kafir. Sebab tu jangan tertipulah. Dan kita sebagai orang Islam mesti melihat
keutamaan kita ialah apa yang ada di sisi Allah dan apa yang ada pada pandangan Allah. Sebagaimana Allah memandang, begitulah kita memandang. Pada mana sudutnya? Pada sudut pandangan, bukan pada sifat memandang tu. Memandang Allah tak sama dengan memandang kita, tapi pada sudut pandangan. Allah tengok orang mukmin dengan orang kafir ni macam mana, begitulah kita kena tengok orang mukmin dan orang kafirnya. La yastawuna indallah. Tak sama orang beriman dengan orang kafir. Kalau Allah sayang kepada orang beriman, maka kita sayang kepada orang beriman. Kalau Allah benci kepada orang kafir, maka kita benci kepada orang kafir. Kalau Allah boleh bagi nikmat kepada orang kafir sebab rahmat, maka kita pun buat baik kepada dia disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita buat tu semuanya kerana Allah. Kalau dia lawan Allah, maka Allah isytihar perang ke dia, kita pun perang dengan dia. Kerana Allah, bukan sebab kita. Jadi kita buat baik kepada orang kafir. Apa? Sebab Allah Ta'ala buat baik kepada dia. Tapi mu sayang tak ke dia? Tak, sebab Allah tak sayang kat dia. Orang mukmin ni dia melihat dengan sudut pandang Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dalam hadis Qudsi, Nabi SAW bagi tahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku isytiharkan perang padanya. Isytiharkan perang padanya. Dan tidak ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah lebih Allah suka daripada apa yang Allah fardukan. Dan selama mana dia buat yang sunat, maka Allah Ta'ala lagi suka kepada dia. Bila Allah suka kepada dia, maka jadilah pandangan dia, jadilah Allah pada pandangannya, atau jadilah Allah pandangan yang dia memandang dengannya. Fakuntu sam'u basaruhu alladhi yubsiru bi. Aku jadi pandangannya yang dia lihat dengannya. Aku jadi pendengarannya yang dia dengar dengannya. Maknanya apa? Orang mukmin ni dia melihat, dia mendengar, dia buat apa pun dengan sudut pandang, sudut lihat, sudut dengar, sudut yang Allah Ta'ala nak. Dia sayang kepada siapa yang Allah sayang, dia benci kepada siapa yang Allah benci. Okey? Waktu kita minta doa, ya Allah, Allahumma rzuqna, Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta kasih sayangmu. Wa hubba man yuhibbuk. Dan aku minta kasih sayang atau kecintaan kepada orang yang kau cinta. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Dan aku minta sayang kepada amalan yang mendekatkan aku kepada sayang kepada amalan yang mendekatkan kepada cintamu. Jadi kita minta kasih sayang Allah. Wa na'udzubika min sakhatik. Aku minta berlindung dengan kemurkaanmu. Mana kita nak sayang kepada Allah, kita sayang kepada siapa yang Allah Ta'ala sayang, dan kita sayang kepada amalan yang mendekatkan kita kepada siapa yang Allah Ta'ala mendekatkan kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu orang mukmin ni dia melihat dengan sudut pandang Allah. Oleh kerana itulah ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala kata, Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa kamu dan saudara-saudara kamu sebagai orang yang didampingi aulia. Aulia ni pemimpin pun ya, wali penjaga pun ya, teman rapat pun ya, orang yang kita walak kepadanya. Walak ni makna tak setia sungguh.
Jangan jadikan mereka ni pemimpin atau teman rapat. Kenapa pula? Inistahabbul kufra 'alal iman. Jika sekiranya mereka memilih kufur dengan meninggalkan iman. Kalau dia ni memilih kekufuran atas keimanan, jangan ambil dia sebagai pemimpin ataupun teman rapat ataupun teman setia. Sampai tara tu. Maknanya, kalau Allah pandang orang tu kafir, orang mukmin, kita tengok dia sebagai ayah, betul? Ayah kita lah, kalau dia ayah lah. Tapi alhamdulillah, moga ayah kita beriman juga. Seorang sahabat, nama dia Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dalam perang Badar, Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, ayah dia pun datang perang juga lawan Nabi. Dia belah pihak Islam, ayah dia belah musyrikin. Apa berlaku? Ja'ala Abu Abi Ubaidah Al-Jarrah yan'at lahul alihah yawma badrin, wa ja'ala Abu Ubaidah yahidu anhu. Falamma akthara al-jarrah qasadahu ibnahu Abu Ubaidah Abu Ubaidah faqatalahu. Jadi ayah dia ni duduk sebut Tuhan dia, maka dalam peperangan Badar anak dia sendiri pergi bunuh ayah dia. Pasal apa? Dia tak tahan ayah dia duduk celah Tuhan, duduk celah Allah dan duduk sebut Tuhan dia. Jadi minta dengan Nabi SAW, dia pergi lawan ayah dia. Dia sendiri bunuh ayah dia. Pasal apa? Pasal ayat ni turun. Pasal ayat ni kata, jangan kamu jadikan ayah kamu, adik-beradik kamu sebagai orang yang kamu walak kepadanya, sekiranya dia ni melebihkan kekufuran atau memilih kekufuran atas keimanan. Tapi kalau ayah dia tu tak Islam, tak lawan juga Islam, ada peluang untuk kita dakwah, pergi dakwah lah. Bukan nak suruh supaya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah kes dia sebab ayah dia dah angkat senjata terhadap Islam dan berlaku jihad dalam masa itu. Okey. Jadi kalau dia belum lagi tahap harbi, dia duduk kafir zimmi, yang kita sebut 3 lagi tu, maka gunakanlah kesempatan yang ada untuk dakwah dia, dakwah, akhirnya dia masuk Islam. Tapi untuk dia jadikan kita jadikan dia sebagai pemimpin, untuk jadikan teman setia, untuk orang yang kita tak setia kepadanya dalam apa jua yang dia perintahkan, sampai lebih dia daripada Allah dan Rasul, tak boleh lah. Tak boleh lah. Adik-beradik pun tak boleh, apatah lagi orang lain. Maknanya kalau orang ni kafir, jangan pandang dia dengan pandangan yang bagusnya dia. Bagus macam mana dia? Tak bagus dengan Allah. Apa maksud kamu bagus? Patutnya kata-kata zalimnya dia. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala kata, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Apa tu yang zalim paling itu ya? Kita ni kat sikit-sikit pemimpin zalim. Zalim kita tu pada pandangan kita. Tu pun berapa banyak orang duk besar-besarkan kezaliman. Orang lain hak duduk pak kita ni tengok nikmatnya duduk di Malaysia, tapi orang Malaysia sendiri zalim kerajaan ni. Zalim kerajaan. Pasal apa? Denda orang compound 50,000. Zalim kerajaan. Pasal apa? Compound orang 10,000. Kita tak sebut waktu je.
Kita tak syukur berapa berjuta dah kerajaan habis ni. Rawat COVID ni free je. Kuarantin, berapa ramai orang kuarantin, makan tanggung. Oh, tapi hak mulut kita zalim. Zalim kita tu pada benda kecil-kecil je. Semalam saya cerita pada tarawih tu, cerita dengan satu orang Mesir, seorang Somalia, lepas tu Syekh daripada Saudi, saya 4 negara duk sembang. Kita sembang 4 negara, macam-macam lah. Cerita bab COVID ke apa semua sekali. Akhir sekali cerita bab istikmar. Istikmar ni penjajahan. Dia kata penjajahan ni orang panggil kalau Belanda ke apa tu apa dah? Sorry, dia kata kalau bab apa tu hak paling bagus penjajah ni paling bagus lah. Bagus dari sudut gapo? Bagus. Bila dia masuk negara tu, dia kira dia ambil harta yang negara, tapi dalam masa yang sama dia bangunkan juga negara tersebut. Macam kita ni Britain, okey lah Inggeris. Jadi ada bangunan, ada jalan, ada gapo, dia jagalah. Kalau Belanda tu kurang sikit. Hak paling teruk Perancis. Dia kata zaman penjajah, kalau tengok negara-negara yang dijajah Perancis, dia masuk tu habis. Algeria, Maghribi, habis. Bantai habis-habisan. Dia bukan kata nak pergi bangunkan negara tu, tak. Dia memang nak habiskan semua. Dan sampai ke hari ni, yang paling lantang lawan Islam, Perancis. British orang boleh beramal dengan agama, tak ada masalah. Kan? Tapi Perancis lah. Hak tak boleh pakai tudung, tak lagi sekolah. Perancis lah dia. Maknanya apa? Kita hak duduk zaman ni, istilah zalim kepada kita tu, kalau orang dulu tengok, yo ke zalim? Kita nak sebab apa? Ini dia panggil fikrah orang yang orang panggil apa, nak sebut mudah. Adanya orang-orang yang menggembar-gemburkan supaya membenci pemerintah. Ya, dia ada salah, dia ada silap, sebab dia adalah manusia. Tapi mauqif ahli sunnah dalam menanggapi pemimpin ialah taat dalam benda yang makruf dan menasihati mereka pada benda yang mungkar. Dan selama mana dia tidak kufur kepada Allah, kita tidak menentang dia. Tapi ada kerajaan zalim lah, begini. Dia tak duduk lagi zaman tu. Hak sebenarnya, yang istilah zalim yang sebenar, dia tak duduk lagi. Cuba kalau dia duduk zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Cuba kalau dia hidup zaman penjajahan. Cuba orang Somalia tu cerita. Sampai ke hari ni tidak aman. Istilah dia panggil apa semalam dia sebut? Al-Maghrib war-Ra's. Al-Maghrib war-Ra's. Dia kata famous kat Somalia tu, dia akan bunuh waktu maghrib dan tembok dekat kepala. Time dia panggil assassin dia, cari waktu mana? Waktu maghrib, orang baru balik kat rumah. Sama-sama begitu, orang pun tak itu. Masa tu ada orang mana-mana kena dekat kepala, memang mati. Dia kata sampai hari ni tak tenang, tak aman. Dia mari duduk sini, alhamdulillah, syukurnya dia. Orang Mesir mari duduk sini, syukur alhamdulillah. Orang Somalia mari duduk sini, syukur alhamdulillah. Orang Yaman mari duduk sini, syukur alhamdulillah. Orang Rohingya mari duduk sini, syukur alhamdulillah.
Itu pun dalam tahap kerajaan tak bantu dia. Hospital dia kena bayar, kita free. Dah, cukai yang kita bayarnya memang tak apalah, sebab kita bayar cukai, dia tak bayar cukai. Jadi kita dapat free. Tapi ialah setengah orang cukai dia bayar banyak, setengah orang bayar sikit, setengah orang dibebaskan. Tapi bila masuk hospital free. Covid berapa ramai orang dapat free. Covid saja berjuta. Betul ada ketirisan, ada sebagainya. Tapi overall kita tidak hidup di zaman kezaliman yang sebenar-benarnya zalim. Tapi kita nampak, oh begini. Model kita pula, oh Amerika. Model kita tu, oh model kita. Kenapa tak jadikan model kita Khulafa' Ar-Rasyidin? Kenapa tak jadikan model kita orang-orang Islam, pemimpin-pemimpin Islam? Dan kita cintai mereka lebih daripada cinta kepada orang kafir. Kerana Allah. Sudut pandang Allah macam mana? Sebaik mana pun orang kafir, dia zalim sebab dia tidak beriman kepada Allah. Sejahat mana pun pemimpin, andai kata dalam kod dia ni jahat, bunuh orang lah, zalim gini macam-macam. Bunuh pula bukan seorang dua, beribu juta. Kalau dia beriman kepada Allah, kalau dia mati, masih lagi disolatkan kepadanya, masih lagi didoakan keampunan untuk dia. Tak? Pasal apa? Sebab dia memiliki satu kad, bitaqah, kemuliaan yang bukan kita yang endorse, Allah Azza wa Jalla. Ini mauqif ahli sunnah. Orang beriman, dia melihat dengan kacamata sudut pandang Allah Azza wa Jalla. Dia tengok kacamata dia dengan sudut pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, kalau sekiranya ayah kamu, adik-beradik kamu memilih kekufuran lebih daripada Islam, jangan jadikan dia sebagai teman setia ataupun pemimpin kamu. Aulia di sini boleh kata wali lah, wali. Wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka orang yang didampingi, maka merekalah orang-orang yang zalim. Sebenarnya hak zalim siapa? Hak zalim tu hak orang berpihak kepada orang kafir. Dia zalim. Sebab dia berpihak kepada orang kafir. Dan orang kafir tu berbuat zalim dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala kata, siapa akhirat besok hak zalim? Dia tu hak berpihak dengan orang kafir. Oh, kamu kata dia telus. Oh, dia integriti. Integriti lah dengan manusia, dengan Allah. Dengan Allah macam mana? Baik. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakanlah wahai Muhammad. Ayat ni ayat yang penting juga, terutamanya kepada orang-orang yang diberikan harta, diberikan keluarga, diberikan tempat tinggal. Dalam masa yang sama, dia beriman kepada Allah, ataupun dalam masa yang sama dia melebihkan kenikmatan itu daripada Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, Qul in kana aba'ukum. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri kamu dan kaum keluarga kamu. Apa tu? Hikmah tu. Tak boleh lekat. Dan keluarga dan isteri-isteri kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan tempat tinggal yang kamu sukai. Semua perkara tu menjadi perkara yang kamu lebih cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad untuk agamanya. Allah Ta'ala kata, kalau kamu ada, tiba-tiba kamu lebihkan dia, ayah kamu, adik-beradik kamu,
isteri kamu, kaum kerabat atau keluarga kamu, kemudian tempat tinggal kamu, atau perniagaan yang kamu usahakan, kamu bimbang dia ni merosot, bisnes, rumah tempat yang kamu tinggal. Okey, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kamu usahakan, wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada, bisnes yang kamu takut rugi, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu duduk. Tiba-tiba benda ni, 8 perkara ni, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihad, lebih kamu sayang 8 benda ni daripada Allah, daripada Rasul, daripada jihad fi sabilillah. Maka Allah Ta'ala kata, fatarabbasu, tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amrih, sehingga Allah mendatangkan keputusannya dengan azab. Maknanya Allah akan timpakan azab. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan kerana Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Allahu Akbar. Okay. Inilah ujian pada kita sebenarnya. 8 perkara ni termasuk ujian jugalah. Jangan sampai kita melebihkan bisnes kita daripada Allah. Ni musim-musim lah ni, siapa tak semayang duk jual bazar Ramadan, apabila Covid nak hilang? Bila nak Covid nak hilang? Meningkat lagi ada. Jadi kita, Allah Ta'ala bagi peringatan, tapi tak takut kepada peringatan dari Allah. Tak semayang, tak puasa, buat benda-benda yang tak betul. Okey, semua ni adalah perkara-perkara yang patut kita muhasabah. Kita muhasabah diri agar tidak datang kepada kita kemurkaan dan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang businessman terutamanya, patut orang yang ada rumah besar, orang ada harta, ada keluarga, jangan sampai semua benda ni melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tidak beriman seseorang itu dengan sebenar-benar iman sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lebih cintai daripada selainnya, hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwahum, hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, sehingga Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada selain keduanya. Makna selain daripada Allah dan Rasul tidak boleh. Jangan sampai lebih kecintaan itu. Sehingga Umar kata, aku sayang kepada Nabi lebih daripada yang lain kecuali diriku sendiri. Nabi kata, tak wahai Umar, sehingga lebih kamu kasih daripada dirimu sendiri. Lalu Umar kata, aku sayang kepada Nabi lebih daripada aku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, al-ana ya Umar, sekarang ni baru betul. Betul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum bi aznabil baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad, apabila kamu dah jual beli dengan 'inah. 'Inah ni satu bentuk jual beli yang haram, tapi orang langgar orang guna dia. Wa akhadtum bi aznabil baqar, dan kamu ambil ekor-ekor lembu ini sebagai menunjukkan berlaku zalim, sebab cemeti dipukul dengannya. Wa raditum bizar, dan kamu dah redha dengan
harta tanaman kamu, wa taraktum al-jihad, sehingga kamu tinggalkan jihad. Dah kaya raya gapo sayang nak jihad. Nanti kalau berjihad habis hilang hak kita usaha selama ni. Maka di saat itu kata Allah, sallata alaikum dhullan la yanzi'uhu, Allah Ta'ala akan hinakan kamu, tidak akan tercabut kehinaan itu sehingga kamu kembali kepada agama kamu. Kamu kembali kepada agama kamu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Allahu Akbar. Kita berhenti setakat tu dulu. Sebab cerita best ayat yang ke-25 adalah cerita tentang peperangan Hunain. Jadi perang Hunain ni kena cerita panjang sikit lah, nak cerita perang tu, termasuk sirah sikit insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah bagi peluang kepada kita untuk sambung besok hari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.